شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Tuan-tuan, kita sampai kepada bab yang 32. Bab ke-32. Kita ada lebih kurang 80 hadis sahaja lagi. Tak banyak dah insya-Allah. Kalau kita cuba sekadar mampu yang saya rasa saya syarah. Kalau tak siap juga, lepas asal tunggu sekejap, kita baca saja dan kita khatamkan kitab at-tauhid insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil minna ila al-imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin annahu qala babu qaulillahi ta'ala wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir wa lam yaqul madza khalaqa rabbukum. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya tidak akan ada sesiapa pun yang boleh memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mana telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Betul tak? Sehinggalah apabila telah dihilangkan ketakutan daripada hati-hati mereka, sini dia terjemah, sehingga apabila dihapuskan Allah Subhanahu wa taala perasaan takut dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Qalu al-haqqa, mereka berkata kebenaran, iaitu al-kalam al-haqq, kalam yang benar. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Cuma Imam Bukhari rahmatullahi alaihi kata, tidaklah mereka berkata madza khalaqa rabbukum, tidaklah mereka berkata apa yang Tuhan kamu telah ciptakan. Sebab ini sebagaimana kita tahu, Mu'tazilah mereka kata Al-Quran kalamullah, betul tak? Tetapi dia adalah makhluk, suara yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kata Al-Quran betul kalam Allah, tetapi dia adalah makhluk. Sebab suara yang didengar itu, mana boleh ada suara bagi Allah, kata dia, sebab nanti jadi macam makhluk. Jadi bila Jibril dengar suara, kemudian suara itu ialah kalam Allah, tetapi kalam Allah yang makhluk, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dia nak tolak pendapat Mu'tazilah. Sebab apa? Imam Bukhari kata dalam ayat tu Allah Taala kata madza qala rabbukum. Orang tanya Jibril alaihissalam, apakah yang Tuhan kamu cakap? Madza qala rabbukum, apakah yang Tuhan kamu cakap, yang Tuhan kamu cakap, yang Tuhan kamu kata. Bukannya malaikat-malaikat ni tanya kepada Jibril, madza khalaqa rabbukum, apa yang dicipta oleh Tuhan kamu. Nampak tak? Tuan-tuan, lepas ni dia akan datang pelbagai bab berkaitan dengan kalam Allah. Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat, bercakap dengan Nabi, bercakap dengan hamba-hambanya. Pelbagai bab dan sangat panjang. Cuma kita dah bagi tahu Allah Ta'ala bercakap dengan suara yang didengari, suara yang layak bagi Allah. Kalau kita faham kaedah ni tuan-tuan, maka insya-Allah kita boleh baca laju. Dan kita dah ulang banyak kali dah pun. Dan kita bagi tahu pendapat yang mana menyalahi pendapat salaf ini, dia bukan jalan salaf. Nampak tak? Sebab kebanyakan daripada mereka, sama ada Mu'tazilah, mereka akan kata Allah Ta'ala bercakap dengan suara tu makhluk. Ataupun Asy'ariyah, mereka kata Allah bercakap dengan suara, Allah SWT bercakap, tetapi sebenarnya sifat perkata yang ada pada Allah, iaitu kebolehan bercakap, kebolehan untuk berkata-kata, tetapi tidak ada suara yang didengari. Maksudnya last sekali Allah SWT masukkan maklumat terus ke dalam hati dan minda orang yang mana Allah Ta'ala nak sampaikan maklumat kepada orang tersebut, tapi tidak ada suara yang didengari. Jadi itu di sisi kita menyalahi bahasa. Sebab bahasa bila sebut kalam, percakapan, mesti ada suara yang didengari. Cuma kita kata suara Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan suara makhluk. Yang kedua, dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada As-Sunnah yang mengisbatkan kalam hakiki, iaitu percakapan yang hakiki. Dan ijma' salaf dalam masalah ini, Allah SWT bercakap dengan suara yang didengari. Nampak tak tuan-tuan? Wa qala jalla dhikruhu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Allah SWT berfirman, siapa yang boleh memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Masruq 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza takallama Allahu bil wahyi,
Sami'a ahlus samawati syai'a fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana as-sautu arafu annahu al-haqqu min rabbikum wa nadaw madza qala rabbukum qalu al-haqqa. Wa yudhkaru an Jabirin an Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yahshurullahu al-ibada fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-malik ana ad-dayyan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya baru baca tadi sebenarnya ialah apa yang telah saya syarahkan sebelum tadi. Masruq meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut idza takallama Allah. Dia tidak nisbahkan kepada Nabi. Katakanlah, saya tak pernah cek. Kalaulah riwayat ini daripada semua jalur memang kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini adalah min babir rafa'. Maksudnya walaupun kata-kata Abdullah tetapi hukumnya adalah hukum marfu'. Apa maksud hukum marfu'? Benda yang beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda-benda macam ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dia tak pernah bersama dengan malaikat di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia boleh cakap sesuatu kalau dia tak dengar daripada Nabi? Jadi walaupun ini ialah kata-kata Ibnu Mas'ud tetapi ia adalah kata-kata yang mana sebenarnya berasas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita namakan dalam istilah hadis sebagai hadis yang mauquf. Hadis mauquf ni ialah pada zahirnya ia adalah kata-kata sahabat tetapi hukumnya ialah hukum marfu', iaitu apa yang diambil yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata apabila Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan wahyu, iaitu Allah Taala nak sampaikan wahyu, Allah Taala bercakap. Idza takallama Allahu bil wahyi. Apabila Allah SWT bercakap dengan wahyu, iaitu Allah nak sampaikan wahyu. Siapa yang menjadi aminul wahyi, siapa yang menjadi pembawa wahyu, pemelihara wahyu? Jibril alaihi salam, ketua malaikat. Sami'a ahlus samawati syai'an. Ahli langit, penduduk langit, mereka mendengar sesuatu. Dalam riwayat lain, mereka akan macam pengsan. Nampak tak tuan-tuan? Mereka akan dengar sesuatu. Syai'an ni tidak disebut apa dalam ni. Tetapi kalau dalam riwayat-riwayat lain, mereka akan dengar suara lah. Cumanya suara yang mana kita tak pernah dengar tuan-tuan. Suara Allah SWT tidak menyerupai makhluk. Yang ni kita kena simpan kejap dalam hati kita, minda kita, suara yang mana tidak menyerupai makhluk. Jadi mereka akan pengsan. Ataupun mereka akan tertunduk dan berada dalam keadaan ketakutan. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, apabila ketakutan itu dihilangkan daripada hati-hati mereka, wasakana saut, dan suara itu macam dah berhentilah. Arafu, mereka iaitu para malaikat penduduk langit, mereka mengetahui annahul haqqu mir rabbikum, mereka mengetahui bahawa itu adalah wahyu yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadau, dan mereka akan berkata, madza qala rabbukum? Qalul haqqa, mereka kata apa yang Tuhan kamu telah sebutkan, cakapkan, ucapkan. Mereka berkata kebenaran, iaitu apa tuan-tuan? Wahyu yang benar. Dan diriwayatkan daripada Jabir daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, katanya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan yahsyuru, Allah Subhanahu wa taala akan menghalau umat manusia bila dibangkitkan daripada kubur, akan dihalau kepada mahsyar. Terjemah yuhsyaru bahasa Melayu yang sedap apa tuan-tuan? Mengumpulkan. Tapi hasyara yahsyuru maksudnya hambat, pergi kepada mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di pada mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka dengan suara yang didengari oleh orang yang dekat dan juga oleh orang yang jauh. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Anal maliku anad dayyan. Ada orang kata tuan-tuan, ini bukan suara Allah Subhanahu wa taala. Inilah suara Jibril ataupun suara mana-mana malaikat yang Allah SWT wakilkan untuk panggil. Tetapi kalau kita kata ini suara Jibril ataupun suara malaikat, peliklah tuan-tuan. Sebab dia kata suara yang didengar itu cakap apa? Anal malik, anad dayyan. Aku adalah raja.
Aku adalah ad-dayyan ni yang memberi balasan, sama ada baik ataupun buruk. Jadi kalau kita kata inilah suara malaikat, suara Jibril, benda tu tak masuk akal lah. Kecuali lainlah kalau dalam riwayat ni Jibril kata Allah Subhanahu Wa Taala beritahu anal malik anad dayyan. Itu cerita lain. Nampak tak? Kita bolehlah nak takwil lagi. Allah campakkan ke dalam hati Jibril. Sebab tuan-tuan, campakkan maklumat dalam hati, benda ni bukan benda yang bermasalah. Tak ada masalah. Betul tak? Sebab cara-cara wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi wahyu melalui percakapan yang mana didengari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi wahyu melalui dimasukkan terus ke dalam hati. Benda ni tak ada masalah, kita tidak nafikan. Yang bermasalah pada kita, semua cara nak dikembalikan hanya pada satu cara. Maksudnya kita menafikan cara yang lain. Nampak tak tuan-tuan? Jadi bercakap dengan suara yang didengari, suara Allah Subhanahu Wa Taala la yushbihu syai', tidak sama dengan suara mana-mana makhluk. Itu satu cara Allah sampaikan wahyu, dan Allah Subhanahu Wa Taala campakkan terus ke dalam hati Nabi, ke dalam minda Nabi. Itu juga satu cara. Cuma dalam kes ini sangatlah jauh tuan-tuan kalau nak dikatakan ini ialah suara Jibril ataupun suara malaikat lain yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guna apa? Dia satu, yang pertama dia tidak nisbahkan kepada Allah. Patutnya munadi tadi yang memanggil tadi dia akan kata qala rabbukum, Tuhan kamu telah berkata, ataupun Tuhan kamu telah wahyukan. Okey, tak ada masalah. Tapi ini tuan-tuan, dia cakap suara ini dengan jelas mengatakan anal malik anad dayyan, aku adalah raja dan aku adalah zat yang mana akan memberi balasan. Ad-dayyan ay al-mujazi, iaitu yang memberi balasan terhadap perbuatan hamba-hambanya di dunia, sama ada dia akan dapat pahala ataupun dia akan dapat balasan yang baik ataupun dia akan dapat balasan yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Cuma tajuk bab ini dengan hadis ini ialah apa tuan-tuan? Al-haqqa, iaitu qaulul haqqa, sebut wahyu yang benar. Shalom. Dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk, sebab kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان. علي di sini adalah Ali Ibn al-Madini, guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة. قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأه عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. Ini cerita tentang sanad dan cerita tentang cara baca fuzzi'a ataupun baca dengan cara yang lain. Tetapi isi kandungan sama yang macam saya syarah tadi tuan-tuan. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد أن يجهر به. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar kepada sesuatu berbanding apabila Allah Subhanahu wa taala mendengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Yataghanna bil Quran, iaitu membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang sedap. Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar, lebih suka mendengar itu berbanding dengan yang lain, sebab ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sahibul lahu yuridu an yajhara bih. Satu orang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tafsirkan at-taghanni di situ iaitu sebagai menguatkan, mengeraskan sedikit bacaan Al-Quran itu. Nampak tak?
وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. Tuan-tuan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah, Allah Ta'ala bercakap dengan Adam. Ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, Adam jawab, labbaika wa sa'adaik. Kalau kita terjemah mudah, hadir, hadir. Ya Allah, ya Allah. Nampak tak? Itu terjemah mudah, tuan-tuan. Kemudian dipanggil dengan suara. Suara ini suara Allah Subhanahu wa taala. Fayunada bisautin. Kemudian dipanggil dengan satu suara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau untuk mengeluarkan daripada satu kumpulan daripada zuriat-zuriat engkau untuk dihantar ke neraka. Hadis ba'thun nar ni, tuan-tuan, bila Allah Taala buat hamba-hamba dia, Allah Subhanahu wa taala dah tentukan. Allah Taala Maha mengetahui berapa orang yang akan hidup sepanjang-panjang umur dunia ni, dan siapa akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Betul tak? Jadi Allah SWT suruh Adam AS ambil orang yang mana penyudah mereka sebenarnya ialah di dalam neraka Allah SWT. Dan kita dah bagi tahu pagi tadi bahawasanya bukan Allah tulis skrip kita datang berlakon, tidak. Dengan sempurnanya ilmu Allah, Allah SWT tahu apa yang manusia akan pilih. Dan kumpulan yang memilih untuk masuk neraka ini, Allah SWT perintahkan Adam AS untuk ambil zuriat-zuriat ini untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. وبه قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawasanya aku tidak pernah cemburu kepada seorang perempuan berbanding cemburu aku kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi berita gembira kepada Khadijah dengan satu rumah di dalam syurga, satu istana di dalam syurga. Jadi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ni, tuan-tuan, perintah Allah ni melalui kalam dia yang disampaikan kepada Jibril, Jibril datang sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isbat sifat kalam Allah. Dan kalam ni, tuan-tuan, tak semestinya Quran tu, sebab kalam Allah ni lebih luas daripada Quran. Taurat kalam Allah, Injil kalam Allah, Al-Quran kalam Allah, hadis kursi kalam Allah. Nampak tak? Percakapan Allah dengan malaikat, dengan hamba-hambanya kalam Allah. Nampak tak? Di situ mawdhi'ut tarjamah. Itu sebab Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa hadis ini. Walaqad amarahu rabbuhu. Allah SWT telah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha bahawasanya untuknya adalah satu istana di dalam syurga. Bab kalamir rabbi ma'a Jibril wa nida'illahil malaikah. Bab pada menyatakan percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Jibril alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Dan satu lagi perkataan nida, panggil ni juga adalah dengan suara yang didengari. Kalau tidak ada suara yang didengari, itu tidak dipanggil sebagai itu tidak dinamakan sebagai panggil. Wa qala Ma'mar wa innaka latulaqqal Qur'an ay yulqa 'alaika. Ma'mar berkata, apabila mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau akan diberikan kepada engkau, dicampakkan kepada engkau Al-Quran. Ay yulqa 'alaik, akan disampaikan kepada engkau Al-Quran melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril dengan suara, Allah SWT bercakap dengan wahyu, bawa turun kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW akan terima benda tu daripada Jibril alaihissalam. Wa talaqahu anta, dan kamu Muhammad, kamu akan terima wahyu tersebut melalui perantaraan Jibril. Ay ta'khudhuhu anhu, kamu akan ambil daripada Jibril lah. Wa mithluhu, dan seperti itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Adam alaihissalam telah menerima daripada Tuhannya kalimat. Kalimat ni kalimah-kalimah percakapan Allah Subhanahu wa taala yang didengari wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Wa bi qala hadatsani Ishaq qala hadatsana Abdul Samad. Ishaq ni siapa tuan-tuan? Ibnu Mansur Al-Kausaj. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil Jibril. Nada Jibril, bila nada panggil dengan suara yang didengari. Saya ulang berkali-kali tuan-tuan, bukan suara makhluk, suara Allah yang mana tidak menyerupai suara makhluk. Ini antara isu besar yang membezakan ataupun isu besar yang diperselisihkan oleh salaf ahli sunnah wal jamaah dengan puak-puak lain dalam Islam. Nampak tak tuan-tuan? Melibatkan isu akidah, ini antara tempat yang mana sangat-sangat diperselisihkan. Kemudian Allah SWT panggil Jibril, dan Allah SWT berkata, sesungguhnya Allah SWT telah ada orang akan kata, kalaulah Allah yang bercakap, kenapa Allah nak guna perkataan innallaha qad ahabba fulanan? Sesungguhnya Allah SWT apabila dia mencintai seseorang, benda tu biasa tuan-tuan. Kita bercakap, tak semesti kita guna aku. Kadang-kadang kita guna nama kita, betul tak? Ada je orang bercakap dengan mak ayah dia, dia guna nama dia. Betul tak? Benda tu tak pelik. Dalam Quran pun banyak dia panggil uslub iltifat. Patutnya kita guna kata ganti diri aku, tetapi tak digunakan kata ganti diri orang yang ketiga. Benda biasa tuan-tuan dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab tafsir, patutnya Allah SWT cakap aku, tetapi sebelum tu dah cakap aku, tiba-tiba lepas tu Allah Ta'ala guna kata ganti diri ketiga. Ulama biasa akan cakap uslub iltifat. Iltifat itu bertukar daripada satu kaedah bahasa kepada satu kaedah bahasa. And the problem is because we are not Arab. Kita bukan orang Arab, we can't understand. Kita tak faham benda tu. Betul tak? Di mana seninya, di mana ketinggian bahasanya, di mana bunganya, kita tak faham. Sebab kita bodoh. Tapi benda tu wujud. Nampak tak? Innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai fulan, maka hendaklah kamu wahai Jibril cintai dia. Maka Jibril alaihissalam pun mencintai lelaki tersebut. Kemudian Jibril akan buat iklan di langit. Innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai fulan, maka hendaklah kamu semua mencintai fulan. Maka ahli langit akan mencintai lelaki tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan penerimaan kepada fulan di kalangan ahli bumi, penduduk bumi. Ustaz kita selalu cakap, penerimaan ni tuan-tuan adalah Allah yang terima kita. Manusia suka tak suka tu cerita lain tuan-tuan. Dan suka manusia ada dua. Maksudnya suka benci manusia ada dua kemungkinan. Suka manusia kerana kebaikan kita, kerana kebenaran kita. Bencinya manusia bukan kerana dia benci batang tubuh kita. Kadang-kadang dia benci kerana kebenaran yang kita bawa. Jadi isu manusia suka, manusia tak suka ni bukan di tangan kita. Nampak tak? Yang kita dah baca tadi hadis yang mana akan ada satu kaum yang mana mereka akan berdiri dengan perintah Allah. Orang yang mana mendustakan mereka tidak akan memberi mudarat kepada mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak akan memberi mudarat kepada mereka. Tetapi secara umumnya tuan-tuan, apabila Allah suka kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan iklankan kecintaannya kepada kita di langit, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan letak penerimaan di kalangan manusia kepada kita di bumi secara umum. Tetapi apabila melibatkan kebenaran, confirm lah ramai orang akan membenci kebenaran. Jadi ramainya orang suka kita, itu bukanlah tanda qabul kalau bukan didasari kepada kebenaran. Berapa ramai orang suka artis, berapa ramai orang suka pemain bola, berapa ramai orang suka ahli politik sebagai contoh. Tetapi adakah itu alamatul qabul? Adakah itu alamat penerimaan? Berapa ramai orang, Imam Bukhari rahmatullahi alaih mata taridan, mati dalam keadaan apa tuan-tuan? Terbuang daripada negeri dia. Betul tak? Adakah bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak cinta kepada Imam Bukhari? Tidak tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai seseorang, Allah Ta'ala akan mencintai dia dan suruh malaikat ahli langit mencintai dia,
dan Allah SWT akan letak kabul kepada orang itu di dunia. Tetapi tidaklah lazim daripada kabul itu dia akan dicintai oleh semua penduduk bumi. Sebab apa? Ramai je orang yang benci kepada kebenaran. Nampak tak tuan-tuan? Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah. Tengok apa yang dibuat kepada Nabi ketika mana Nabi berada di Mekah, ketika mana Nabi pergi ke Taif. Betul tak? Jadi alamatul qabul bukan ramainya orang tolong tepuk tangan untuk kita. Itu bukan alamat penerimaan yang hakiki. Tidak lazim sedemikian. Dan kan ramai orang kata, sebagai contoh dunia hari ini bila orang bergaduh, tengok ustaz fulan-fulan mengajar, berapa orang je tengok? 100 orang live dia, tapi ustaz fulan-fulan, tak, bila dia mengajar live, beribu-ribu orang tengok. Tuan-tuan, itu bukan alamat kebenaran. Betul tak? Itu bukan alamat kebenaran. Nabi SAW kata, apabila penghujung-penghujung zaman dunia ni, yaqillul ilmu akan berkurangan, wa yakthurul jahal, kejahilan akan semakin banyak, akan tersebar. Jadi biasalah tuan-tuan, orang dia akan suka kepada seseorang ustaz kerana sebab-sebab yang mana kebanyakan sebab tersebut dia tidak kembali kepada ilmu. Mungkin ustaz tu pandai buat lawak, mungkin ustaz tu cara penyampaian dia, orang kata macam ekspresi muka, dia boleh buat cerita jadi macam menarik. Semua benda ni dia panggil bukan benda yang zati. Maksudnya bukan benda yang paling penting utama. Ialah benda-benda yang mana tidak ada kaitan dengan ilmu. Faham tak? Dan ilmu ni tuan-tuan, qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Inilah ilmu. Betul tak? Jadi kalau orang tak nak dengar qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, dan orang nak dengar orang yang buat lawak dan seumpamanya, itu bukan dalil bahawasanya apa yang ustaz tu cakap betul dan ustaz lain cakap tidak betul. Nampak tak? Kita punya mi'yar, kita punya kayu ukur kebenaran tu kena jelas. Apakah mi'yar kayu ukur yang sebenar? Kalau ustaz tu mengajar qala Allah, Allah berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, dan ulama syarahkan qala Allah, qala Rasulullah, itulah ilmu walaupun tak ada seorang pun dengar. Dalam hadis Nabi SAW kata, pada hari kiamat akan ada Nabi yang mana di belakangnya tidak ada satu pengikut pun. Adakah Nabi itu tidak berjaya? Nabi Musa, Nabi Nuh AS, lebih kurang 950 tahun buat dakwah tuan-tuan. Berapa orang ikut Nabi Nuh AS? Adakah Nabi Nuh tidak berjaya? Itu bukan kayu ukur dia. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-'asr wa salati al-fajr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa 'alam kayfa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kita dah baca, cuba dalam ni ada percakapan antara Allah dan malaikat. وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور انه قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اتاني جبريل فبشرني انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى. Kita dah isyaratkan hadis ni tadi. Bab qaulillahi ta'ala anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dengan ilmu Allah dan malaikat menjadi saksi. Qala Mujahid, yatanazzalu al-amru bainahun, bainas sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ah. Akan turunnya, yatanazzalu al-amru, akan turunnya perkara itu antara langit yang ketujuh dan juga bumi yang ketujuh. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa maksud dia? Ya, bainas sama'is sabi'ah, antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Apa maksud dia? Tuan-tuan, bantulah saya. Iaitu perintah berkaitan apa yang akan berlaku di antara langit ketujuh dan bumi ketujuh. Semua tahu tak erti lah. Kena balik cek balik lah. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu al-Ahwas qala hadatsana Abu Ishaq al-Hamdani 'an al-Bara' ibn Azib
annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka im mutta fi lailatika mutta 'ala al-fitrah wa in asbahta asabta ajra. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis berkaitan doa sebelum tidur. Nabi kata, wahai fulan, bila engkau pergi ke katil engkau untuk tidur ataupun pergi ke tempat tidur engkau, maka ucaplah, wahai Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada engkau. Aku memalingkan wajahku kepada engkau. Aku menyerahkan urusanku kepada engkau. Aku menyandarkan belakangku kepada engkau. Senang cerita, diserah seluruh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbatan, berharap kepada engkau, warahbatan, takut kepada engkau. Tidak ada tempat aku tuju, tidak ada tempat untuk aku berlindung kecuali kepada engkau. Tidak ada tempat untuk aku tuju, tidak ada tempat untuk aku berlindung daripada engkau kecuali kepada engkau. Aku beriman dengan kitab engkau yang engkau telah turunkan. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman dengan kitab engkau yang engkau telah turunkan, iaitu kitab Al-Quran. Ini ialah wahyu Allah yang Allah sebut Jibril dengar hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman dengan Nabi engkau yang engkau telah utuskan. Nabi SAW kata, kalau kita baca doa ni, maka jika engkau mati pada malam tersebut, maka kamu akan mati di atas fitrah. Maksudnya mati dalam keadaan beriman. Dan jika kamu tidak mati, kamu bangun pagi esok, kamu akan dapat pahala. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Sufyan. Saya selalu bagi tahu, bukan semua orang boleh hafal doa yang panjang-panjang ni, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya kalau kita faham maksud, kita bermonologlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermonologlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nampak tak doa pada Allah walaupun dengan bahasa kita. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Sufyan an Ismail bin Abi Khalid an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab, Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab ihzim al-ahzab wa zalzil bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Ahzab, baginda berdoa, wahai Allah yang menurunkan al-kitab. Al-kitab ialah Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah. Kalam Allah yang Allah Ta'ala sebut, yang didengar oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi SAW. Tuhan yang mana sangat cepat hisabnya. Kita tak tahu umur dunia ni berapa bilion manusia ataupun more than billion, trillion manusia, tetapi semua tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selesaikan dengan sangat cepat. Nampak tak? Wahai Allah, hancurkanlah tentera-tentera bersekutu ini. Orang musyrikin Mekah di luar kota Madinah, di seberang parit sana, orang-orang munafikin yang berkomplot dengan musyrikin Mekah di dalam kota Madinah. Tuan-tuan boleh baca cerita ni dalam suratul Ahzab. Itulah dinamakan sebagai pakatan, komplot. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kamu goncangkanlah mereka daripada bawah tapak kaki mereka. Dalam peperangan Ahzab tidak berlaku peperangan, betul tak tuan-tuan? Berkemah, musuh berkemah di luar untuk satu tempoh, tak silap saya berapa belah hari ke 20 hari, Allah SWT hantar angin dan menerbangkan kemah-kemah mereka lah sekali mereka tinggalkan kota Madinah. Zad al-Humaidi. Humaidi ni perawi lain daripada Sufyan. Riwayat yang pertama daripada jalur Qutaibah ibn Sa'id. Al-Humaidi ialah guru ataupun kawan lah kita kata, anak murid Imam Bukhari, anak murid Imam Syafi'i ataupun kawan Imam Syafi'i, meninggal pada tahun 219 Hijrah. Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, yang lepas ni setahu saya akan ada daurah berkaitan dengan kitab Usulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi. Inilah Humaidi tu. Qala hadatsana Sufyan. Sufyan di sini ialah Sufyan ibn Uyainah. Qala hadatsana Ibnu Abi Khalid qala sami'tu Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Musaddad an Husaym an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Ketika mana beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau terlalu melantangkan bacaan dalam solat engkau dan janganlah engkau terlalu memerlahankan sampai kamu pun tak dengar. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Ayat ini diturunkan
Ketika mana? Ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di Mekah dan masih lagi tidak menjaharkan, menzahirkan dakwah baginda. Mutawarin ni maksudnya masih lagi bersembunyi, tidak zahirkan lagi dakwah. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun. Kalaulah Nabi SAW, Nabi itu memanglah dia tidak zahirkan, tetapi orang dah boleh bau. Sahabat-sahabat masih lagi bersembunyi, tidak menzahirkan keislaman secara jelas sebab takut diazab. Nabi SAW, orang tahu dah bau-bau. Bahkan Nabi SAW dah mula mengajak orang dah perasan Nabi ajak, cuma sahabat-sahabat yang lain masih lagi tidak boleh, apa orang cakap, tidak boleh nak menzahirkan keislaman mereka. Cuma bila Nabi SAW solat, Nabi baca Quran, kalau angkat suara, maka apabila orang musyrikin dengar, fasabbul Quran wa man anzalahu wa man jaa bih, maka mereka akan cela Quran, mereka akan cela Allah yang bercakap dengan Quran, dan mereka akan cela Jibril yang turunkan Quran, dan cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Taala, oleh demikian Allah SWT berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. La tajhar bi salatika hatta yasma'al musyrikun. Janganlah kamu baca dengan suara yang sangat kuat oleh Muhammad, takut-takut orang musyrikin dengar. Wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'hum. Janganlah sekali-kali engkau senyapkan sangat bacaan tu, maksudnya lowerkan sangat bacaan tu sampai sahabat-sahabat kamu pula tak dengar. Wa bataghi baina dzalika sabila, buatlah yang pertengahan. Asmi'hum wa la tajhar hatta ya'khudhu 'anka al-Quran. Hendaklah kamu dengarkan kepada para sahabat bacaan Al-Quran, tetapi janganlah kamu kuatkan sampai orang musyrikin dengar. Wallahu a'lam bis-shawab. Bab qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah. La qaulun faslun haqqun wa ma huwa bil hazal bil 'ab. Bab firman Allah Subhanahu wa taala bahawasanya mereka ingin mengubah kalam Allah, iaitu mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. La qaulun faslun, itu kata-kata yang benar, haqqun wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran itu bukanlah mainan. Wa bi qala hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadil amru uqallibu al-laila wan nahar. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Jadi sebab Allah berfirman ni, Nabi SAW sebut. Imam Bukhari masukkan hadis ini di bawah tajuk firman Allah SWT, kalam Allah SWT. Allah SWT berkata, Ibnu Adam menyakitiku. Cuma Allah SWT tidak akan dimudarati oleh apa pun. Kemudian Ibnu Adam, mereka mencela masa. Masa ni tuan-tuan, benda bukan kita boleh nampak, bukan kita boleh lihat pun. Kita faham benda tu, betul tak? Kita berada dalam masa sekian, masa sekian, masa sekian. Dan dimaksudkan dengan masa di sini ialah kesusahan, kepayahan, keperitan, musibah-musibah yang berlaku dalam satu-satu tempoh masa. Jadi, let's say, sekarang musim banjir, sebagai contoh. Jadi orang mencela masa. Macam mana nak kata mencela masa? Wallahu alam, dia celalah musibah-musibah yang berlaku dalam masa tersebut. Maka Allah SWT kata, mereka mencela masa, iaitu mencela musibah-musibah yang berlaku dalam masa tersebut, sedangkan aku ialah masa. Maksudnya bukan Allah tu masa. Allah Subhanahu wa taala, dia ialah orang yang mana buat masa, dan orang yang zat yang mana buat masa, dan zat yang mana menjadikan segala perkara yang berlaku dalam masa tersebut. Jadi kalau orang cela benda yang berlaku, seolah-olah dia mencela Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia tidak redha dengan Allah. Biyadil amar, dalam genggamanku, dalam tanganku ialah segala perkara, keputusan segala perkara. Apa yang akan berlaku, semuanya ialah dengan ketentuanku. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan juga malam. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Tuan-tuan, hadis ni dah berlalu banyak kali dah berkaitan dengan puasa, tetapi dibawa sekali lagi di dalam kitab Tauhid kerana ia adalah hadis kursi. Allah berkata, nampak tak? Allah berkata. Sebab kalau Quran, orang boleh kata Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz. Hadis kursi ni
Adakah ia tertulis di Lauh Mahfuz? Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, puasa adalah untuk aku dan aku akan balas orang yang berpuasa. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya kerana aku. Dan puasa adalah perisai. Bagi orang berpuasa, dua kegembiraan. Kegembiraan ketika mana dia berbuka puasa ataupun ketika mana dia berhari raya, dan kegembiraan ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuknya. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau minyak wangi. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anin Nabi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. Baginda Nabi SAW meruayatkan bahawasanya ketika mana Nabi Ayub AS dia sedang mandi. Sini dia kata uryanan. Ini antara tempat yang orang kritik lah. Dia kata benda yang macam tak kena dengan para Nabi, mandi bogel. Tapi sebenarnya uryanan di sini bukanlah mandi bogel tu tuan-tuan. Sebahagian ustaz kita kata maksudnya dia tidak pakai pakaian yang penuh lah. Nampak tak? Ala kullin, itu tuan-tuan kena bacalah bagaimana ulama kita jawab. Kan hadis satu lagi Nabi Musa AS yang batu buat lagi pakaian Nabi tu sebab dikatakan Nabi Musa ni ada penyakit sopak kan. Dan dikatakan mandi dalam keadaan telanjang juga. Adakah telanjang bulat ataupun maksudnya pakaian yang orang kata tidak menutupi seluruh badan, tetapi itu pun orang dah panggil sebagai telanjang. Kita pun tuan-tuan kalau kita tengok ini non-Muslim, saya tak nak sebut bangsa, tapi kalau pergi pasar malam, tak, Allah telanjang bulat. Dia bukan tak pakai pakaian pun, dia pakai, tapi pada kita tu macam telanjang lah tu. Wallahu alam bissawab. So ketika mana Nabi Ayub AS sedang mandi. Nabi Ayub ni tuan-tuan, Allah SWT bagi banyak harta benda kepada baginda. Anak yang ramai, harta yang banyak, sehinggalah Allah uji Nabi Ayub dengan penyakit. Betul tak? Kita semua tahu. Tiba-tiba jatuh tuan-tuan sekumpulan belalang emas. Rijal di sini bukanlah kaki. Rijal di sini dengan maksud sekumpulan. Kalau kita kan seketumbukan tentera, sekawan burung, itu maksud dia. Rijal zahab, rijal jarad min zahab, iaitu sekumpulan belalang daripada emas jatuh. Kemudian Nabi Ayub AS ketika mana dia sedang mandi tu, dia pun kaut belalang-belalang tersebut letak dalam pakaian dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Ayub. Confirm lah dengan suara dia dengari. Sebab kita dah bagi tahu nada panggil ialah dengan suara dia dengari. Suara Allah bukan makhluk dan dia tidak menyerupai suara makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Ayub, tidakkah aku telah memberi kecukupan kepada kau dengan harta yang banyak selama ini? Kemudian Nabi Ayub balas. Dia kata, bahkan kamu dah bagi kepada aku lebih cukup banyak wahai Allah, tetapi aku tidak boleh macam mana? La ghina bi an barakatik. Aku tak boleh biarkan diri aku ni tak ambil keberkatan. Ni kan engkau punya rezeki yang kau bagi. Jadi aku tak boleh biarkan diri aku ni macam buat tak tahu je rezeki keberkatan yang kau bagi. Sebab tu aku ambil. Bukan kerana tamak, kerana apa? Tak, benda ni datang daripada Allah kot. Nampak tak tuan-tuan? Itu maksud dia. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Tuan-tuan, hadis nuzul ni kita dah bahas panjang lebar dah. Cuma kali ini Imam Bukhari bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, siapa yang nak berdoa kepada aku, lalu aku akan tunaikan kehendak dia. Siapa yang nak minta daripada aku, nescaya aku akan bagi apa yang dia minta. Dan siapa yang nak minta ampun kepada aku, nescaya aku akan ampunkan dia. Wa bi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala hadatsana Abu Zinad anna al-A'raj haddatha annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu
قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وبهذا الإسناد قال الله أنفق عليك. Dalam satu hadis yang panjang tuan-tuan, dalam hadis itu Allah SWT berfirman, hadis Qudsi, unfiq alaik. Kamu bagilah sedekah, kamu bagilah infak, nescaya aku akan balas dan aku akan bagi kamu daripada khazanah aku. Nampak tak tuan-tuan? وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Berita gembira yang Allah SWT bagi tahu kepada Jibril supaya bagi tahu kepada Nabi supaya bagi tahu kepada Khadijah, kita dah lalu tadi. Wa bi qala hadatsana Muadz bin Asad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah SWT berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati mereka. Wa bi qala hadatsana Mahmud dan qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Sulaiman al-Ahwal anna Tawusan akhbarahu annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail qala Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin anta al-haqq wa 'aduka al-haqq wa qawluka al-haqq wa liqa'uka al-haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun والنبيون حقا والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Di sini qauluka al-haqqa, kata-kata kamu adalah benar. Wa bi qala hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Abdullah bin Umar an-Numairi qala hadatsana Yunus bin Yazid al-Aili qala sami'tu az-Zuhriyya قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكلا حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. Tuan-tuan, hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan apa tuan-tuan? Tuduhan beliau melakukan perbuatan curang dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, ini dinamakan sebagai hadithul ifki, iaitu fitnah yang kena kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cumanya Aisyah cerita panjang, tuan-tuan tahu. Dalam ni Aisyah kata radhiyallahu anha, demi Allah aku tidaklah menyangka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat untuk membebaskan aku daripada tuduhan tersebut sebagai wahyu yang dibaca. Dan diri aku ni lebih hina daripada itu. Bukanlah pada satu kedudukan untuk Allah turunkan wahyu berkaitan dengan aku. Nampak tak? Allah Ta'ala bercakap tentang aku. Sebab tengok dia kata, wala sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya bi amri yutla. Aisyah kata, aku ni kedudukan rendah sangat, tak sampai tahap pada pandangan aku untuk Allah bercakap berkaitan dengan aku menjadi wahyu yang dibaca. Tapi dia kata, memang aku nak Allah SWT bebaskan aku daripada tuduhan ini. Tetapi aku sangka Allah Ta'ala akan bagi tahu Nabi dalam mimpi, sebab mimpi ni pun salah satu cara wahyu, betul tak? Allah Ta'ala akan bagi tahu Nabi dalam mimpi bahawasanya Aisyah ni adalah bari'ah, satu orang yang mana tidak melakukan perbuatan terkutuk dan perbuatan yang terkeji itu. Nampak tak? Innocent, dia tidak melakukan kesalahan itu. Allah SWT turunkan dalam surah apa ni tuan-tuan? Dalam surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki
Ayat panjang tuan-tuan tahu. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. Hadis Qudsi Imam Bukhari bawa sebab apa? Yaqulullah, Allah berkata, apabila hambaku ingin melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, Allah bagi tahu kepada para malaikat, jangan tulis dulu, sehinggalah dia buat. Kalau dia buat perbuatan yang buruk itu, tulislah satu keburukan, satu dosa. Kalau dia niat nak buat, tetapi dia tinggalkan kerana aku, dia menyesal, niat dia batalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu dijadikan sebagai satu kebaikan. Kalau dia niat untuk melakukan satu kebaikan, tetapi dia tidak buat, maka tulislah satu pahala untuk dia. Dan kalau dia buat, maka tulislah 10 pahala sehingga 700 pahala. Wa bi qala hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsani Sulaiman bin Bilal an Muawiyah bin Abi Muzarrid an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim faqala mah qalat hadha maqamul a'idhi bika min al-qati'ah فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, maka rahim, satu makhluk Allah yang dinamakan sebagai rahim, yang kita sebut sebagai silaturrahim, menghubungkan hubungan antara kaum keluarga, sahabat handai itu. Rahim ni dia bangun, dan dalam setengah riwayat dia pegang, kalau kita nak terjemah dia kata macam kain. Senang cerita, tak apalah kita tinggalkan riwayat tu. Cuma Allah kata mah, tak adalah Allah buat gitu, na'udzubillah. Maksudnya mah, berhentilah. Kenapa ni? Rahim berkata, aku ni sebenarnya sedang berlindung dengan engkau wahai Allah daripada diputuskan, daripada dikerat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, tidakkah engkau redha wahai Rahim untuk aku sambung orang yang menyambung engkau? Maksudnya orang yang menyambung hubungan rahim ni, kekeluargaan, persahabatan ni, aku akan sambung, dan aku akan putuskan orang yang putuskan. Silaturrahim yang kita sebut silaturrahim. Silah tu sambung, rahim tu hubungan kekeluargaan tu lah, ataupun persaudaraan tu. Maka rahim berkata, bahkan wahai Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, itu adalah untuk engkau. Maksudnya kedudukan yang aku bagi engkau. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum?" Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan kamu. Jadi di sini Allah SWT bercakap dengan Rahim. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Salih an Ubaidillah an Zaid bin Khalid أنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. Tuan-tuan, Nabi SAW pada satu malam turun hujan. Jadi Nabi kata, Allah berkata. Dalam setengah riwayat, Nabi tanya para sahabat, adakah kamu tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan kamu pada malam ini? Maksudnya di sisi ahli sunnah, ada waktu ketika Allah bercakap, ada waktu ketika Allah tidak bercakap dengan Nabi. Tapi tidaklah kata bila Allah tidak bercakap tu Allah bisu. Nampak tak? Tetapi dalam riwayat tersebut al-lailah, kamu tahu tak madza qala rabbukumul lailah? Kamu tahu tak apa yang Allah Taala cakap pada malam tadi? Sebab malam tu hujan. Allah SWT kata
Aku telah turunkan hujan kepada umat manusia. Tetapi ada orang bangun pada waktu pagi, sedangkan pada waktu malam dia telah diberikan hujan yang mana merupakan sumber kehidupan. Mereka ni ada yang jadi kafir, ada yang jadi beriman. Yang jadi kafir macam mana? Dia kata yang turunkan hujan ialah bintang sekian-sekian. Adapun orang yang mana beriman, mereka kata mutirna bifadlillah, kami diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Imam Bukhari bawa potongan hadis ini walaupun tidak penuh adalah kerana Allah SWT bercakap dengan Nabi pada malam tu. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba-Ku suka untuk bertemu denganku, nescaya aku akan suka untuk bertemu dengannya. Jika hamba-Ku benci untuk bertemu denganku, maka aku akan benci untuk bertemu dengannya ketika mana nak mati. Wa bihi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala hadatsana Abu Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana 'inda dhanni 'abdi bi. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحد من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت عالم فغفر له. Baginda Nabi SAW memberitahu tentang keadaan satu orang lelaki yang mana dia tak pernah buat kebaikan walaupun sikit, tetapi dia ni tidak musyrik lah, dia tidak kafir lah dengan Allah, dia tak pernah buat kebaikan walaupun satu kebaikan. Cuma apabila dia mati, sebenarnya ni kata uslub iltifat tadi dalam syarah dia kata sepatutnya ayat ni lelaki itu dia kata fa idza mittu, jika aku mati. Tetapi sekarang dia guna ayat fa idza mata, jika lelaki itu mati, sedangkan dia yang sedang bercakap. Kenapa uslub iltifat? Tuan-tuan faham? Saya faham? Tak faham sebab bukan bahasa kita. Kita boleh hafal ada uslub gaya bahasa dalam bahasa Arab namanya iltifat. Daripada kata ganti diri pertama pergi ke kata ganti diri yang ketiga. Tuan-tuan faham? Saya faham? Saya tak faham. Nampak tak? Dia kata sini, kana muqtada siyaq, Qastalani rahmatullahi alaih dia kena kata idza mittu, jika aku mati. Lakinnahu ala tariqil iltifat, tetapi dia mengikut gaya bahasa iltifat, iaitu paling daripada kata ganti diri pertama kepada kata ganti diri ketiga. Hak tu ialah dia boleh syarah kepada kita. Kita faham tak? Dia kata dia pun tak tahu. Wallahu alam. Jadi dia kata fa iza mata, jika lelaki itu, padahal dia ni hak nak mati ni, bagi pesan kepada kaum keluarga dia, jika lelaki itu mati, maka kamu bakar dia sehingga jadi abu. Separuh daripada abu tersebut kamu buang di daratan, dan separuh yang lain kamu buang di lautan. Sebab dia nak lari daripada Allah ni, sebab dosa dia banyak sangat ni. Dia kata apa? Fa wallahi, demi Allah, kalaulah Allah bukanlah dia syak, tapi dia kata demi Allah, kalaulah Allah kumpulkan aku ni, kalaulah Allah kumpulkan debu-debu dia di lautan dan di bumi ni, tak nescaya Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan satu azab yang Allah Taala tidak pernah azab orang lain dengan azab sedemikian rupa. Sebab dia ni penjahat memang level paling tinggi sekali pada pandangan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan laut untuk mengumpulkan debu-debu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengumpulkan debu-debu tersebut. Sekarang duduk depan Allah. Ainal mafar, nak lari ke mana tuan-tuan? Fafirru ila Allah. Manusia takut daripada serigala, takut daripada singa, takut daripada harimau, dia pergi lari cari tempat lain. Manusia takut kepada Allah, dia kena lari kepada Allah. Fafirru ila Allah, nak lagi gimana lagi tuan-tuan? Ainal mafar, mana tempat kita boleh pergi? So Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu buat macam ni? Kamu suruh orang bakar kamu, buang debu sekian-sekian di laut, buang debu sekian-sekian di bumi. Dia kata apa? Min khasyatika wa anta alam. Kerana aku takutkan kau, ya Allah, aku pendosa besar.
Kamu lebih mengetahui keadaan aku, maka Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dia. Imam Bukhari bawa kerana apa tuan-tuan? Percakapan antara Allah dengan hamba dia. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Ishaq qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam qala hadatsana Ishaq bin Abdullah. Tuan-tuan, baru 30 hadis baru kita baca tuan-tuan. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Ishaq qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam qala hadatsana Ishaq bin Abdullah sami'tu Abdurrahman bin Abi Amrah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala adhnaba dhanban faqala rabbi adnabtu wa rubbama qala asabtu faghfir. Ni kita dah bagi tahu semalam. Orang yang mana buat dosa dia bertaubat sebab dia tahu ada Tuhan yang mana mengampunkan dosa dia. Faqala rabbuh a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bih. Allah Ta'ala tanya pada malaikat, adakah hamba-Ku mengetahui bahawasanya dia mempunyai Tuhan yang mana akan mengampunkan dosa dan Tuhan yang mana akan membalas berdasarkan dosa tersebut? Ghafartu li'abdi, aku ampunkan hamba-Ku. Tuan-tuan, pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala kena luas dan besar tuan-tuan. Thumma makatha ma sya Allah. Thumma asaba dhanban aw adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar faghfirhu faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanbi wa ya'khudhu bih ghafartu li'abdi. Thumma makatha ma sya Allah thumma adnaba dhanban wa rubbama qala asaba dhanban qala rabbi asabtu aw qala adnabtu akhara faghfirhu li faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bih ghafartu li'abdi ghafartu li'abdi qalahu thalathan falyamal ma sya. Allah SWT kata 3 kali tuan-tuan, aku ampunkan dosa hamba-Ku, aku ampunkan dosa hamba-Ku, aku ampunkan dosa hamba-Ku. Sampai dalam hadis qudsi ni Allah kata falyamal ma sya. Kalaulah begini keadaan hamba-Ku, dia buatlah apa yang dia nak buat pun, aku akan ampunkan. Cuma tuan-tuan, ustaz kita selalu kata Allah Maha mengetahui orang yang betul-betul menyesal dengan orang yang mana dia baca hadis-hadis macam ni, dia kata tak apalah, Allah ampunkan aku. Allah Maha mengetahui tuan-tuan. Na'udzubillah. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu abi hadatsana Qatadah qala sami'tu abi qala hadatsana Qatadah an Uqbah bin Abd al-Ghafir an Abi Sa'id an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu dhakara rajulan fi man salafa aw fi man kana qablakum qala kalimatan yani a'tahu Allahu malan wa walada falamma hadarat al-wafatu qala li banihi أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر أو قال لم يبتئز عند الله خيرا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحكوني فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني بها فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك أو قال فرق منك قال فما تلافاه أن رحمه عندها وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذروني بالبحر أو كما حدث قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز فسره قتاده لم يدخر. Tuan-tuan, cerita yang tadi juga, cuma dengan lafaz yang berbeza, yang disuruh anak-anak dia untuk bakar dia. Bab kalamir Rabbi Azza wa Jalla yawmal qiyamati ma'al anbiya wa ghairihim. Bab bercakapnya Allah Subhanahu wa taala pada bila tuan-tuan? Pada hari kiamat. Dengan para nabi dan selain daripada nabi. Maksudnya pada waktu itu Allah bercakap. Nampak tak? Takallama bima sya, mata sya, kaifa sya. Allah Taala bercakap dengan apa yang Allah Taala nak cakap, bila waktu Allah nak cakap, cara yang macam mana Allah nak cakap, yang sesuai, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan yang sesuai ini puaka betul untuk telinga orang yang tak suka benda macam ni.
وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش أن حميد أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى صابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, hadis syafaat ni kita dah baca banyak kali kan. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi, Nabi bercakap dengan Allah, Allah benarkan Nabi untuk keluarkan orang-orang yang beriman yang melakukan dosa daripada neraka dan dimasuk ke dalam syurga. Cumanya Anas kata, Nabi kata, ya Allah, walaupun dalam hati dia ada iman yang sikit. Dan Nabi tunjuk tangan ni, Anas kata, aku tengok Nabi buat macam ni. Sikit sangat. Saya pun tak tahu nak kenyit mata lagu mana dah nak kata sikit sangat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW keluarkan. Dalam riwayat-riwayat lain tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi keluarkan sehingga Nabi SAW redha. Macam mana ayat dalam surah Ad-Duha tu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada engkau Muhammad sehingga kau redha. Iaitu semua umat Nabi yang beriman dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang panjang, hadis berkaitan dengan syafaat tadi juga. Cuma Imam Bukhari ulang balik sebab apa tuan-tuan? Sebab berlakunya percakapan antara Allah dan juga Nabi. Wa bi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid qala hadatsana Ma'bad bin Hilal al-Anazi qala ijtama'na ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقنا يصلي الضحى فاستأذنا فأذن له وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس رضي الله عنه قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنس ابن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم عود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. Tuan-tuan, hadis panjang tapi cerita dia sama. Tuan-tuan, hadis panjang tapi cerita dia sama. Hadis panjang tapi cerita dia sama. Tuan-tuan, 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 hadis panjang tapi cerita dia sama. Tuan-tuan,
Cuma di hujung hadis ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi keluarkan orang yang walaupun ucap la ilaha illallah, seolah-olah dalam hati tu tidak ada tasdik membenarkan, tetapi dia pernah ucap la ilaha illallah. Adakah semata-mata dia ucap la ilaha illallah, dia tidak pernah ada tasdik membenarkan dalam hati dia, dia juga akan masuk syurga? Wallahu alam. Cuma satu ketika saya kan selalu pakai kurta. Saya pergi dekat Island tahun bila 2020 kot. Pergi ikut kawan tu, dia bawa anak dia pergi lawan boxing. Saya pergi. Lepas tu kita orang keluar masuk nak pergi solat apa semua pakai kurta. Lepas tu ada orang budak-budak, Allahu Akbar, dia takbir. Saya kata semoga Allahu Akbar dia ni akan selamatkan dia daripada neraka dan masuk syurga jugalah sekali. Sebab hadis ni lah, la ilaha illallah tu. Wallahu alam. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah luas. Sebab kalau kita tengok, apabila Thabit Al-Bunani rahmatullahi alaihi, anak murid Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia pergi jumpa Anas, Anas riwayatkan hadis tu. Kemudian tuan-tuan, bila balik daripada majlis Anas, berjumpa dengan Al-Hasan. Al-Hasan ni siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ceritalah apa yang berlaku dalam majlis Anas. Dan bacakan balik hadis yang Anas bacakan kepada mereka. Al-Hasan Al-Basri kata, aku tak tahulah Anas ni dia ada tinggal satu benda dia tak cakap ni. Sama ada dia lupa ataupun dia tak nak orang tawakal sangat, bergantung harap dengan hadis-hadis macam ni. Ketika mana Anas masih muda, 20 tahun lepas, dia riwayatkan kepada kami hadis ini secara lengkap. Yang lengkap ni yang sebut la ilaha illallah. Tak ada sebut dah dalam hati ni ada iman sebesar biji sawi ke, sebesar gandum ke, sebesar bali, tak ada dah. Man qala la ilaha illallah, siapa ucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Kalau kita tengok cara Hasan Basri sebut tu, macam zahir dia macam semata-mata sebut la ilaha illallah kerana kemuliaan lafaz Allah, lafaz tauhid itu, Allah SWT akan masukkan juga dalam syurga. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Khalid qala hadatsana Ubaidullah bin Musa. Tuan-tuan, yang ni hadis 7511. Kita nak kena bilang dah hadis ni. Berapa last kali? Last kali tujuh 7563 50 hadis lagi baik. Banyak lagi, sejam setengah lagi kan? Baru 3.5. Allah memberi keberkatan masa, alhamdulillah. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Khalid qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata wa akhir ahli an-nar khurujan min an-nar rajulun yakhruju habwa fayaqulu lahu rabbuhu udkhulil jannah fayaqul rabbi al-jannatu mal'a fayaqulu lahu dhalika 3 marrat fakullu dhalika yu'idu alayhi al-jannatu فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار. Hadis ni dah berlalu tuan-tuan. Orang yang paling akhir masuk syurga akan dapat 10 kali ganda. Wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa ibn Yunus an al-Amash an Khaythama an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة فذكر مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. Baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun di kalangan kamu pasti dia akan bercakap dengan Tuhannya. Tuhan akan bercakap dengan dia. Pada hari kiamat tidak ada perantara antara dia dan Allah. Tidak ada